InsyaAllah. So malam ni saya akan bercerita tentang pendedahan Rafizi beberapa hari lagi akan merisaukan Perikatan Nasional. So apakah pendedahan tersebut? Okay. Perikatan Nasional biadab mahu buang ramai penjawat awam. Yang ni saya dah sebut 2-3 hari lepas, tapi saya akan sebut sekali lagi. Nampak gayanya PAS sudah jadi kadam gerakan. So kita akan cerita dalam konteks PAS dan gerakan ni. PAS sekali lagi berkata mahu tumbangkan kerajaan PMX ni. Jadi persoalannya macam mana dia nak tumbangkan? Itu persoalan yang menarik tu. Kan, macam mana dia nak tumbangkan? Jadi persoalan yang menarik untuk kita nak lihat konteks macam mana dia nak tumbangkan yang disebut dia. So tiada warlord Kedah yang akan sertai PN. Menurut apa orang kata, menurut Mahathir Khalid, tidak ada warlord daripada Kedah yang akan menyertai PN. Cerita warlord di Kedah Okey, tiada warlord UMNO Kedah akan sertai PN, kata Mahathir. Tiada warlord ataupun pemimpin utama UMNO Kedah yang akan menyertai PN sebelum pilihan raya negeri diadakan. Kata Mahathir, dakwaan kononnya ada pemimpin utama UMNO Kedah akan menyertai PN sebelum ini sekadar propaganda menjelang PRN yang akan diadakan setakat ini. Setakat ini tidak nampak, tidak ada di Kedah. Saya fikir mana-mana organisasi atau parti politik akan ada musim apabila ada yang keluar daripada parti atau dikenakan tindakan dan mereka membawa diri. Bukan saja UMNO pergi ke parti lain, tapi parti lain pergi ke UMNO pun ada juga. Contohnya bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang menyertai Majlis Ulama UMNO, katanya. Pada 12 Jun, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin dalam sidang medianya di lobi memaklumkan akan mengumumkan senarai 10 warlord UMNO yang disisihkan untuk menyertai mereka dalam masa yang terdekat. Seperti mana yang saya sebut hari itu, bahawa warlord ini kalau mereka pun menyertai Perikatan Nasional pun tidaklah merisaukan. Dia tidak mendatangkan satu kesan yang besar, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana warlord yang dikatakan akan menyertai itu ada yang tidak bertanding pun di negeri yang bertanding. Kalau pun ada, contohnya seperti yang mengatakan ada daripada Johor dan sebagainya, mereka tidak bertanding pun negeri yang PRN yang akan mengadakan PRN. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau sekiranya apa orang kata, ada pun mereka masuk dikira sebagai warlord, itu mereka yang cakap. Tapi daripada segi pengikut sebenarnya tak ada. Dia tak ada pengikut. Saya boleh kata ada pengikut, contohnya Syahidan Kasim, Nur Omar, dua ni lah. Tapi dua-dua ni, terutama Syahidan Kasim dah memang kita tahu dah melompat dah. Nur Omar saya boleh kata dia ada pengikut. Tetapi yang lain, saya tak berapa nampak bahawa mereka ada pengikut. Termasuk KJ. Bila KJ keluar daripada UMNO, saya tak nampak dia bawa bersama dengan dia gerombolan pasukan yang besar yang memberi kemenangan kepada beliau. Jadi saya tak nampak benda tu. Tapi dalam masa yang sama, ada yang bertanya kepada saya kan baru-baru ni gambar KJ berada dengan PMX bersama dengan Johari Ghani. Bagi saya, dia kata kenapa? Adakah ini KJ akan menggantikan Rafizi? Tak ada kena-mengena. Rafizi masa tu ada kerja lain sebagai seorang menteri. Pertemuan itu tidak membawa kepada apa-apa, tetapi dia membawa kepada maksudnya kepada kerajaan perpaduan. Tetapi sebenarnya dia memberi satu signal kepada Perikatan Nasional. So signal apa tu is? Signalnya adalah mudahnya sebegini. PN dok kata salah seorang warlord yang 10 itu adalah KJ. Salah seorang warlord yang 10 itu adalah KJ. Isu dia adalah kalau KJ berada bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, bersama dengan Johari Ghani, bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, soalannya bagaimana PN yakin bahawa KJ akan mengikuti PN? Malah pada awal bulan ini, KJ sendiri mengatakan berkemungkinan beliau berminat untuk nak membuka parti sendiri. So daripada situ PN dah rasa terciduk sebenarnya. Dia punya sentimen nak mengatakan 10 warlord itu termasuk KJ nampaknya tidak berkesan. Walaupun KJ disisihkan daripada UMNO, tetapi nampak gaya Johari Ghani tak begitu menyisihkan KJ. Mungkin secara strateginya saya nampak sebegini. Dia nampak KJ ni boleh menjadi satu ancaman kepada UMNO kalau tidak dimanagekan secara betul. Jadi caranya dia contohnya offer kerja di dalam mana Hot FM. Tuan-tuan betul ke saya kalau saya tersilap, Hot FM ni adalah milik Media Prima. Media Prima shareholder terbesarnya ada Johari Ghani. Dan dalam program bersama dengan PMX itu, Johari Ghani ada dekat situ bersama dengan KJ. Jadi daripada situ kita nampak bahawa, saya nampak effort Johari Ghani ni adalah untuk memastikan kalaupun KJ tidak bersama dengan kerajaan perpaduan ini, pastikan bahawa KJ tidak bersama dengan bersama dengan pembangkang di Perikatan Nasional. Itu saya nampak strategi demikian. And it works. Kan dia berkesan. Kalau bayangkan kalau KJ tak bersama dengan mereka di Perikatan Nasional, isunya di Selangor atau Negeri Sembilan dia nak tonjolkan siapa. Dan beberapa hari lepas
apa orang kata, Muhyiddin Yassin terus tunjuk pada Azmin Ali. Kita nak Azmin Ali menghadiahkan selangor kepada kita. Masalah Azmin Ali nak hadiahkan selangor, macam mana parlimen dia bertanding pun kalah. Sebelum itu kita bercerita. Terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya harap kita akan terus bersama, InsyaAllah sampai apa orang kata, sampai PRN ni selesai. Dan selepas itulah, bukan PRN saja, selepas itu InsyaAllah kita akan ada. Alright. So Walaon silakan masuk. Komen Walaon ni apa dekat Facebook, YouTube kita ni slow sangat komen Walaon ni. Kan Walaon tidur ke apa malam ni? Laksanakan kerja anda macam slow je ni. Kan? Terima kasih juga. Okey, beberapa perkara ada yang kata Iswadi slow sikit cakap, nanti banyak salah. Ya, saya banyak salah cakap juga, saya perasan. Bukan saya tak nak slow tuan-tuan, kalau saya cakap slow dan dalam suasana kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini, nanti tuan-tuan tertidur. Itu masalahnya. Kan? Itu masalahnya. Alright. Telah disahkan bahawa Selangor akan bubar dalam tempoh beberapa hari lagi, dan juga Negeri Sembilan, dengarnya bahawa Negeri Sembilan akan bubar pada 28 hari bulan Jun. Okey, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Ahmaduddin Harun berkata beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tengku Muhriz Ibn Almarhum Tengku Munawir pada 28 Jun ini bagi mendapat perkenaan bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Okey, bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Okey, dalam masa sama beliau juga kata akan memberi laluan kepada pilihan negeri. Saya akan menghadap tuanku pada Rabu depan untuk mendapat perkenaan tuanku bagi membubarkan DUN pada 30 Jun, hari terakhir insya-Allah, katanya. Sebelum itu, Ahli Dewan Negeri Sekamat itu memaklumkan DUN akan dibubar pada 30 Jun. Turut mengadakan PRN tidak lama iaitu Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan. Pilihan raya umum menyaksikan Pakatan Harapan menang 20 kerusi, DUN manakala Barisan Nasional menang 16 kerusi di Negeri Sembilan. Namun begitu, saya boleh katakan bahawa daripada segi pada parlimen, kita nampak bagaimana perubahan itu ataupun daripada segi jumlah kursi itu nampaknya melebihi bagi Barisan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan. Namun begitu, di peringkat orang kata peringkat federal tidak ada kemenangan kepada Perikatan Nasional, sebaliknya disapu bersih oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi so kita dapat saksikan bahawa insya-Allah, terima kasih yang mendengar saya di semua channel. Kita dapat saksikan bahawa apa orang kata, di Negeri Sembilan pembubaran itu akan berlaku berkemungkinan besar pada 28 hari bulan Jun ini. Jadi kalau 28 hari bulan Jun ini, agak-agak bila pilihan raya is? Ada yang tanya soalan macam tu kan. So pilihan raya, kita jangkakan pilihan raya itu berlaku pada awal Ogos. So selepas pembubaran pada penghujung Jun ini, dalam minggu ni atau minggu depan ini, SPR biasanya akan bermesyuarat dalam tempoh masa seminggu. Setelah seminggu, maka mereka akan menetapkan tarikh. Saya menjangkakan sama ada tarikh tersebut penamaan calon berkemungkinan sama ada hujung Julai awal Ogos. So dia tak akan drag sampai hujung Ogos lah. So SPR mempunyai 60 hari 60 hari sehinggalah pada bulan September, awal September, untuk mengadakan pilihan raya dalam tempoh tersebut. Jadi kita menjangkakan bahawa pilihan raya itu akan berlaku pada dalam tempoh lebih kurang saya rasa awal Ogos untuk penamaan calon, kemudian tengah Ogos tu untuk pembuangan undi. Itu yang akan berlaku di 6 negeri. Now, untuk makluman, saya hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini saya akan berada di Kelantan, Kota Baru Kelantan, dan juga di Kuala Terengganu, bertemu dengan penerangan. Saya akan berjumpa dengan penerangan Kota Baru, penerangan Kelantan pada hari Sabtu, dan juga bertemu dengan Ketua Cabang dan Ketua Penerangan Cabang dan juga Ketua Penerangan Negeri Terengganu pada hari Ahad. Jadi tempat apa semua yang tu pertemuan secara tertutup lah. Namun begitu, kita tengah merancang program-program yang kita boleh lakukan di negeri-negeri tersebut. Menang kalah tu cerita lain. Yang penting jangan kita orang dah amanahkan tugasan kepada kita, orang dah amanahkan tanggungjawab kepada kita, maka tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa kita streamlinekan apa keperluan dan juga apa perkara yang kita nak lakukan itu sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita harap tuan-tuan terus membantu kita, insya-Allah. Kalau paling kurang pun ada yang kata, Suadi macam mana nak membantu sebagainya, saya pandai menulis, saya pandai itu, saya pandai ini. Saya kata the only way kita boleh bantu adalah kalau sekiranya tak boleh bantu dengan cara lain,
Kalau tak boleh bantu dengan cara kewangan, kalau tak boleh bantu dengan cara orang kata apa, tenaga dan sebagainya, share, like, subscribe macam saya selalu kata kan.